Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safura Sufi binti Mak Sufi Dan saya Nurul Zahidah binti Muhammad Aminuddin akan menjalankan tugasan 2 persembahan bagi subjek BMMB 3193 Pengantar Kesusasteraan Melayu. Pada hari ini, kami ingin menyimpulkan pemikiran yang terdapat dalam prosa Melayu tradisional dan puisi Melayu moden. Topik ini akan kami sampaikan melalui bual bicara. Sebelum saya memulakan berbicara pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin memberitahu tajuk-tajuk yang dijadikan rujukan, iaitu berdasarkan prosa Melayu tradisional, saya akan menyimpulkan pemikiran berkaitan cerita rakyat Batu Belah Batu Bertangkup, dan bagi puisi Melayu moden akan dikritik oleh Zahidah mengenai Sajak Tetamu Senja. Baiklah, sebelum saya menceritakan pemikiran yang terdapat dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Bertangkup ini, eloklah jikanya saya menceritakan sedikit mengenai cerita yang amat popular dalam kalangan masyarakat ini. Saya dah tak sabar dah ni nak dengar cerita Batu Belah Batu Bertangkup. Tak sabar kan? Jom kita dengar. Okey, cerita rakyat Batu Belah Batu Bertangkup ini merupakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang 2 orang adik-beradik melalui liku kehidupan setelah kematian ayah dan ibu mereka yang dikaitkan dengan puaka dari Batu Belah Batu Bertangkup. Di dalam desa ada satu keluarga 4 beranak. Ayahnya bekerja sebagai nelayan manakala ibunya sebagai suri rumah. Ayahnya meninggal dunia di dalam hutan kerana kemalangan, ditimpa pokok. Dia meninggal dunia ekoran mahu memuaskan kehendak isterinya yang mengidam akan telur ikan tembakul. Mulai saat itu, sebulan selepas kematian ayah mereka, ibu mereka mengambil tugas menyara keluarga. Suatu malam, ibu mereka dikejutkan dengan satu suara panggilan dari Batu Belah Batu Bertangkup yang menginginkan satu nyawa lagi. Namun, ibu mereka kebingungan dan tidak mengerti apakah yang dimaksudkan oleh mimpi tersebut. Ini kerana pada siang harinya dia memperoleh seekor ikan tembakul betina, namun tiada telur di dalamnya. Dalam pada itu, ibunya masih mengidam untuk merasa telur ikan tembakul. Berhari-hari dia mengail, namun tidak berjaya. Satu hari, dia memperoleh seekor lagi ikan tembakul betina dan mempunyai telur di dalamnya. Dia sungguh gembira dan terus menggoreng ikan bersama telurnya. Ibu mereka sempat berpesan kepada melur agar makan separuh dari isi ikan dan separuh telur tersebut bersama adiknya Pekan. Ketika ibunya tiada di rumah kerana menziarahi pusara arwah suaminya, Pekan meronta-ronta untuk mendapatkan telur ikan tembakul tersebut walaupun dia telah makan bahagian kakaknya. Melur tidak sampai hati, lalu memberikan sebiji telur ayam sebagai ganti, namun ditolak mentah-mentah oleh Pekan. Akhirnya Pekan berjaya mendapatkan telur ikan tembakul milik ibunya dan dihabiskan terus oleh Pekan. Pelur yang menyaksikan peristiwa itu tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi Safura, melalui cerita ini, adakah ibu kepada melur ini tidak dapat merasa pun telur ikan itu? Betul tu Zahidah. Semua telur yang didapatkan oleh ibunya telah dihabiskan terus oleh Pekan. Malah melur pun tidak dapat merasa telur ikan tembakul itu sendiri. Begitu. Melalui analisis yang dibuat oleh karya sastera kreatif kanak-kanak Batu Belah Batu Bertangkup, tulisan Osman Putih dalam buku himpunan 366 cerita rakyat Malaysia terbitan Utusan Publications dan Distributors pada tahun 2008, didapati bahawa terdapat beberapa unsur masyarakat Melayu yang disisipkan oleh penulis secara tersurat maupun tersirat sebagai panduan atau teladan yang bermakna kepada kanak-kanak. Pemikiran masyarakat Melayu yang jelas dikesan dalam karya ini ialah pembawaan mesej kasih sayang antara ibu dan anak. Penulis cuba menggarap cerita yang menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu yang tradisinya sangat menitikkan persaudaraan dan kasih sayang antara ibu dan anak. Hal ini juga dapat dilihat melalui kesanggupan Mak Tanjung yang bersusah payah mencari rezeki untuk anak-anaknya, iaitu Melur dan Pekan, demi kasih sayangnya terhadap mereka. Akan tetapi, anaknya Pekan tidak mengerti pengorbanan ibunya. Telah memakan semua telur ikan tembakul
yang ibunya kempunan mengakibatkan ibunya berkecil hati sehingga rela ditangkap oleh batu belah batu bertangkup. Cerita ini memberi kesedaran kepada kanak-kanak agar memelihara kasih sayang antara ibu dan anak. Ternyata pemikiran masyarakat Melayu mengenai nilai kasih sayang melalui cerita ini berupaya mendidik kanak-kanak supaya prihatin dan akan kasih sayang ibu kepada anak serta perlunya menjaga perasaan orang-orang yang mereka sayang. Selain itu, karya ini turut menggambarkan pemikiran masyarakat Melayu mengenai kepercayaan terhadap kempunan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2005 mendefinisikan kempunan sebagai perasaan ingin benar dan kecewa atau hampa kerana tidak tercapai sesuatu keinginan atau idaman. Salbani Ahmad 2013 berpandangan kempunan lahir daripada rasa kecewa kerana keinginan memakan sesuatu makanan tidak dipenuhi. Dalam kepercayaan masyarakat Melayu dahulu, sekiranya makanan yang dihidangkan tidak dijamah boleh menyebabkan seseorang ditimpa kemalangan. Selera seseorang tidak boleh dibuat main kerana jika dibiarkan, makanan tidak dimakan walaupun hati menginginkannya. Pasti berlaku malapetaka yang boleh mengakibatkan kematian. Cerita batu belah batu bertangkup ini menunjukkan perasaan kempunan Mak Tanjung terhadap keinginan memakan telur ikan tembakul. Akan tetapi, kempunannya tidak kesampaian apabila pekan telah menghabiskannya melalui dialog tersebut. "Mana telur ikan tembakul?" tanya ibu Melur. "Sudah habis, emak. Pekan makan semuanya," jawab Melur dengan perlahan. "Sampai hati kamu berdua," kata Mak Tanjung kecil hati. Apabila kempunannya tidak dipenuhi, Mak Tanjung sanggup meninggalkan dua orang anaknya yang masih kecil dan menyerahkan dirinya ditangkup oleh batu belah batu bertangkup. Jadi Zaidah, pada pendapat kamu, adakah wajar tindakan Mak Tanjung ini untuk meninggalkan kedua anaknya hanya kerana telur ikan tembakul itu? Pada pendapat saya, sangat tidak wajar tindakan yang dilakukan oleh Mak Tanjung itu kerana dia sangat bersikap pentingkan diri kerana pada saya rezeki itu ada di mana-mana. Jadi telur ikan tembakul itu mungkin boleh didapat pada hari lain, pada minggu lain. Jadi tidak semestinya sekali dia cari, dia jumpa, dia tidak akan dapat dah. Jadi dia berfikiran dia tidak dapat memakannya, jadi dia ingin membunuh dirinya. Bagi saya itu sangat tidak wajar kerana dia juga meninggalkan dua orang anaknya yang masih kecil. Jadi bagaimana kehidupan anaknya jikalau emak dan ayahnya sudah tiada? Betul tu Zaidah. Seterusnya, budaya masyarakat Melayu tidak pernah menggunakan kaedah membunuh diri untuk menyelesaikan masalah. Namun, penulis memberikan teladan kepada kanak-kanak supaya menghargai jasa ibu dan anak. Hello. Ibu dan tidak. Seterusnya, budaya masyarakat Melayu tidak pernah menggunakan kaedah membunuh diri untuk menyelesaikan masalah. Namun, penulis memberikan teladan kepada kanak-kanak supaya menghargai jasa ibu dan tidak mementingkan diri sendiri. Melalui cerita ini juga, konsep kempunan diberi pengukuhan dan meyakinkan pandangan masyarakat Melayu tentang akibat buruk sekiranya seseorang itu kempunan. Di samping itu, menunjukkan mesej kasih sayang antara ibu dan anak, karya ini turut menggambarkan pemikiran masyarakat Melayu mengenai sikap seorang ibu yang kerapuhan iman, cetek pemikiran dan mementingkan diri sendiri melalui tindakan Mak Tanjung yang membunuh dirinya hanya kerana pekan menghabiskan telur ikan tembakul seperti yang dikatakan oleh Zaidah tadi. Mak Tanjung melangkah laju ke arah batu berpuaka itu. Melur dan pekan berlari sekuat hati. Namun, apabila sampai di batu berpuaka itu, ia sudah tertangkup. Bayangan ibu mereka sudah tiada. Sangat sedih ya cerita ini. Betul. Selain itu, terdapat juga pemikiran di mana masyarakatnya hidup pada zaman tersebut mempunyai pemikiran yang cetek. Contohnya, Pekan iaitu adik kepada Melur merupakan seorang yang kacak dan mahir dalam acara menyambung ayam. Satu hari, ayam sabungnya telah memasuki kawasan istana.
dan Pekan mengekori ayamnya tanpa tersedar bahawa dia telah menceroboh masuk ke kawasan larangan istana. Di sana, dia juga bertemu dengan seorang tuan puteri. Sejak dari itu, mereka berkenalan dengan mesra. Suatu hari, Raja telah menganjurkan pertandingan sabung ayam yang mana ayam sabungan milik Pekan berjaya menewaskan ayam sabungan milik Raja dan juga milik Datuk Hitam Pahlawan. Dipendekkan cerita, Pekan dilantik sebagai Raja Muda pada waktu itu. Melalui petikan ini, kita dapat lihat bahawa masyarakat pada zaman ini mengamalkan pertandingan sabung ayam, di mana pertandingan ini adalah salah di sisi agama dan amat tidak wajar untuk diamalkan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, kita juga dapat melihat pemikiran di mana masyarakat yang mempunyai hasad dengki terhadap kebahagiaan dan kejayaan orang lain. Perkara ini dapat dilihat melalui watak Datuk Hitam Pahlawan yang berasa cemburu terhadap kejayaan Pekan yang telah memenangi pertandingan sabung ayam. Sikap Pekan juga disenangi oleh Raja, Datuk Bendahara dan pegawai-pegawai yang lain. Datuk Hitam Pahlawan semakin berang selepas kekalahannya dalam sabung ayam. Dan kali ini dia merancang untuk menyihir Pekan dan puteri semasa hari persandingan mereka. Walaupun Pekan dan isterinya berjaya disihir, namun Melor menyarankan kepada Raja hanya penawar dari roh semangat ibunya mampu mengubati ilmu hitam tersebut. Roh ibunya juga berjaya menyembuhkan penyakit tersebut. Maka tamatlah sempahan puaka gua batu belah batu bertangkup. Tetapi Datuk Hitam Pahlawan ingin menghabiskan riwayat Pekan kerana dia bersama-sama konconya telah merancang hal ini terlebih dahulu. Mereka berdua beradu tenaga sehingga Datuk Hitam Pahlawan berjaya dibunuhnya. Keadaan menjadi aman dan damai semula setelah Pekan berjaya membunuh Datuk Hitam Pahlawan. Itu sahaja pemikiran saya mengenai cerita rakyat batu belah batu bertangkup ini. Jadi Zaidah, apakah yang akan disampaikan oleh kamu pada hari ini? Baiklah Safura, terima kasih atas penjelasan kamu tentang pemikiran batu belah batu bertangkup. Pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan puisi Melayu moden, iaitu sajak. Menurut glosari istilah kesusasteraan pada tahun 1988, perkataan sajak ini dia berasal daripada bahasa Arab iaitu saj, yang membawa makna karangan prosa yang memakai pertentangan bunyi sama ada hujung tiap-tiap ayat atau suku ayatnya. Ia juga membawa maksud bunyi-bunyi yang seragam dan seturut pada perkataan-perkataan dalam sesuatu percakapan atau karangan. Contohnya, seperti yang terdapat dalam Gemalah Hikmah. Safura, apakah kamu tahu maksud sajak? Saya tidak tahu Zaidah. Okey, baiklah. Saya akan memberikan penerangan kepada kamu definisi sajak. Sajak merupakan puisi Melayu moden yang muncul di Malaysia sejak tahun 1930-an. Pelbagai definisi sajak telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh sastera sejak dahulu sehingga kini. Saya akan memberikan contoh tokoh yang memberikan definisi sajak iaitu Zakbar pada tahun 1962. Beliau mendefinisikan sajak ialah sebuah karangan berangkap cara baharu dalam medium bahasa Melayu. Sifat sajak tidak lagi memerlukan sukatan bunyi yang tetap dan ukuran rentak yang sama. Malah, kebanyakan sajak juga tidak memerlukan pertentangan bunyi sama ada tetap atau bertambah di hujung kerat. Oh, sekarang saya sudah faham apa itu sajak. Zaidah, boleh kamu berikan contoh sajak dan pemikiran yang terdapat dalam sajak tersebut? Boleh. Hari ini saya adalah memilih tajuk sajak bertajuk Tetamu Senja. Sajak ini dihasilkan oleh nukilan sastrawan negara kita yang tidak asing lagi iaitu A. Samad Said. Safra pernah dengar penyaja A. Samad Said? Pernah. Ya, sebab dia sangat terkenal pada zaman ini dan zaman dahulu lagi. Sajak ini merupakan sajak yang sangat terkenal dalam bidang sastera negara dan merupakan salah satu karya Melayu yang berteraskan Islam kerana ia sesuai untuk dijadikan nasihat atau pengajaran kepada pembaca serta pendengar, terutamanya orang Melayu. Hal ini kerana pengajaran kepada pembaca serta pendengar, terutamanya orang Melayu.
Seperti sajak-sajak lain, sajak ini juga menyelipkan falsafah dan logika yang berteraskan Islam di samping menampilkan pelbagai metafora yang berlunaskan prinsip Islam dalam penggunaan ayat. Sajak ini juga ia memberi mesej tentang keseimbangan kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini hanyalah sementara dan akan kembali kepada penciptanya. Okey, Safura, saya ingin menanyakan satu soalan. Okey, sajak tetamu senja ini dia berkaitan dengan Islam, agama Islam. Adakah Safura tahu sajak-sajak lain yang berkaitan dengan keagamaan? Saya ada teringat satu sajak itu. Sajak seorang jemaah karya Wahab Ali. Itu juga salah satu karya yang terkenal pada zaman dahulu. Okey, bagus Safura dapat tahu apa itu sajak keagamaan. Okey, saya teruskan. Sajak tetamu senja hasil penulisan Samad Said menceritakan tentang kita. Kita itu yang dimaksudkan manusia yang hidup sebagai tetamu sementara sahaja. Lahir ke dunia ini sebagai sehelai kain putih yang bersih dan kita yang akan mencorakkan kain putih tersebut sama ada kekal bersih atau dinodai dengan dosa-dosa yang bakal kita lakukan. Dalam sajak ini, beliau juga berpesan kepada pembaca maupun pendengar supaya tidak lupa bahawa dunia ini adalah sementara dan kita hanya hidup sebagai tetamu senja, seperti mana senja yang akan tenggelam pada malam menjelma. Dalam dunia ini, kita perlu memilih jalan yang benar dan tidak menderhaka kepada Tuhan yang Esa. Baiklah, saya akan memberikan pemikiran-pemikiran berdasarkan rangkap yang ada dalam sajak ini. Pemikiran yang terdapat pada rangkap pertama sajak ini ialah setiap manusia dilahirkan di dunia ini dalam tempoh yang singkat dan lahir sebagai kain yang bersih dan suci. Adakah kamu faham dengan pernyataan itu, Safura? Bagi saya, pernyataan ini sangat jelas dan nyata, jadi saya dapat faham dengan sepenuhnya. Ya, okey. Saya akan menjelaskan lagi apa maksud rangkap pertama bagi dalam sajak ini. Rangkap pertama sajak ini cuba menerangkan kepada pembaca bahawa manusia dilahirkan ke dunia ini ibarat tetamu senja. Senja menunjukkan tempoh waktu yang singkat. Tetamu senja pula membawa maksud orang yang datang bertandang sekejap sahaja. Hal ini bermaksud manusia hidup di dunia ini sementara sahaja. Bagi ayat bila cukup detik kembalilah kita kepadanya. Baris ini bermaksud apabila sudah sampai masa kita sebagai manusia akan kembali kepada Allah Tuhan kita sebagai Tuhan pencipta kita. Seperti juga tetamu senja yang pasti akan pulang dalam waktu yang singkat. Apabila manusia menghadapi maut, manusia akan mengalami transcendental, iaitu perubahan dari alam nyata ke alam yang tidak tercapai akan akal kita. Bagi rangkap kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Baris ini pula menunjukkan maksud manusia yang dilahirkan adalah suci daripada sebarang dosa. Safra, kita dilahirkan di dunia ini dengan ada apa-apa yang kita telah lakukan ke sebelum kita lahir di dunia ini? Pada pendapat saya tidak. Dan apa yang saya ketahui, manusia apabila dilahirkan mereka ibarat kain putih yang ibu bapa yang akan mencorakkannya. Ya, betul. Jadi pada awal-awal kita lahir di sini, ibu bapa memainkan peranan penting untuk membentuk seseorang anak itu kan. Jadi itu juga yang dimaksudkan oleh sajak ini, sajak rangkap pertama ini. Okey, bagi baris bila pulang nanti, bawa dosa, bawa pahala. Baris ini pula membawa maksud apabila kita pulang kepada pencipta kita bukan saja pulang, malah kita membawa setiap amalan dan perbuatan yang membentuk dosa dan pahala sebagai bekalan di alam lain. Baiklah, saya akan sambung kepada rangkap kedua pemikiran sajak ini. Manusia perlulah berbuat kebaikan di dunia ini supaya dapat berbakti kepada Tuhan dan tidak membuat kejahatan kepada Tuhan. Pada tetamu yang datang yang kenal jalan pulang, bawalah bakti mesra kepada Tuhan, kepada insan. Ini bermaksud kepada manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini, tahu bahawa hidup ini adalah sementara dan tahu mereka akan kembali kepada Tuhannya. Diingatkan supaya menabur bakti kepada Tuhan juga insan.
Adakah Safra tahu apa yang dimaksudkan dengan benar berbakti kepada Tuhan? Maknanya kita perlu berbuat pahala sebagai bekalan di akhirat kelak. Ya, contoh-contoh kita perlu membuat pahala tu? Bersedekah, Kita membaca Al-Quran, solat, semua perkara-perkara yang wajib, yang penting tu kan. Itulah bekalan kita di akhirat nanti. Okay, manusia perlu mengamalkan ajaran agama untuk memenuhi keperluan rohani, kerana keperluan rohani adalah salah satu elemen dalam membentuk insan yang seimbang selain daripada jasmani, emosi dan intelek. Baiklah, seterusnya pada rangkap ketiga ia penyajak memberikan pemikiran bahawa kita perlu membantu manusia yang lupa akan diri dan sesat supaya insaf dan berada di jalan yang benar. Bagi rangkap, bila kita lihat manusia lupa tempat atau segera sesat pula, sesat puja darjat, puja pangkat, segera kita insaf, kita ke kiblat. Segera kita ingat kita ini punya tekad. Jadi maksudnya kat sini, kita sekarang dah dapat lihat dah banyak contoh-contoh manusia yang seperti ini. Apabila dilahirkan di muka bumi ini, contohnya seseorang itu sudah kaya, adakah dia masih mengingat kepada Tuhan penciptanya? Perkara ini bergantung kepada sikap seseorang tersebut. Kalau Allah bagi dia kaya dan dia sedar yang itu semua adalah anugerah daripada Allah, maka dia akan kembali kepada penciptanya. Ketika dia lupa diri, dia akan mengabaikan tanggungjawabnya terhadap penciptanya. Ya, seperti yang kita lihat sekarang. Saya boleh bagi contoh pengaruh-pengaruh sekarang dari TikTok, dari YouTube, Instagram. Kita sering lihat bahawa mereka ni sudah kaya dunia, tapi kaya amal soleh tidak. Contohnya mereka sering berpakaian terbuka, tidak menutup aurat, mereka tidak melakukan tanggungjawab yang lain. Jadi di sini mereka lupa dan alpa tentang amalan yang perlu dilakukan di dunia ini untuk dibawa pulang ke akhirat. Jadi itulah pemikiran yang terdapat pada sajak ini. Beliau menyatakan bahawa kita perlu membantu manusia yang lupa diri dan membawa mereka ke jalan yang benar. Baiklah, bagi ayat rangkap pemikiran yang keempat, seseorang itu mempunyai tanggungjawab sebagai manusia untuk sentiasa membantu mereka yang berada di jalan yang terpesong dan sering melakukan larangan oleh Tuhan. Okey, apabila kita melihat manusia terbiar larat, bermaksud manusia yang terbiar hanyut. Okey, hidupnya melarat disebabkan kemiskinan hingga perlu merempat. Ini juga salah satu contoh. Tadi kita dah bagi contoh orang yang kaya kan. Jadi ini contoh orang yang miskin. Contohnya Allah bagi ujian kat dia kan. Dia dapat kemiskinan, kesusahan. Jadi macam mana dia nak teruskan kehidupan dia? Pada pendapat saya, manusia yang dilahirkan miskin sejak kecil, mereka perlu berusaha dengan lebih daripada orang lain supaya mereka dapat mengubah kehidupan mereka di masa akan datang. Ya, adakah mereka bila terfikir mereka miskin dari lahir, mereka perlu berputus asa? Macam seperti aku tidak ada guna lah hidup di dunia ini. Perlukah aku hidup kerana aku miskin? Aku tidak punya duit, tidak boleh membeli ini, membeli itu. Bolehkah berfikir begitu? Mestilah tidak boleh. Kerana setiap manusia itu mestilah mempunyai cara pemikiran yang betul, dan mereka mestilah ubah pemikiran yang bahawa seseorang yang lahir miskin itu tidak semestinya akan miskin sehingga mereka mati. Ya, betul. Perlu ada usaha. Okay, jadi kita ni sebagai manusia, kita ada tanggungjawab kita. Kita seharusnya cepat sedar terhadap tugas kita sebagai manusia. Kita sepatutnya rasa kasihan, menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Okey, jadi di dalam Islam juga ada menyebut bahawa sebahagian harta kita adalah milik fakir miskin. Jadi apabila kita mempunyai harta yang banyak, kita tidak boleh
bersifat sombong, tidak memberikan kepada orang lain. Kita perlu memberikan bantuan kepada fakir miskin. Jadi itulah pemikiran yang terdapat pada rangkap keempat. Jadi akhir sekali rangkap kelima, sajak ini mempunyai 5 rangkap dan ini rangkap yang kelima, rangkap terakhir, berpemikiran bahawa setiap manusia perlulah berbakti di dunia ini dengan membawa bekal amalan-amalan sebelum pulang kepada Tuhan. Jadi rangkap 5 ayatnya ialah kita datang ini satu roh, satu jasad. Bila pulang nanti bawalah bakti pada berkat. Ini menerangkan bahawa manusia yang dilahirkan ini satu roh dan satu jasad, yang bermaksud kita mempunyai rohani dan jasmani yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Rohani perlu diisi dengan pengisian-pengisian agama. Contohnya kita pergi ke kelas mengaji, ke kelas tajwid, ke kelas apa-apalah kan yang berkaitan agama. Jadi itu kita punya rohani. Kalau jasmani pula, kita perlu digunakan sebaiknya untuk memenuhi keperluan semasa hayat di dunia ini, sepertinya mencari ilmu dan harta. Okey, kita tidak boleh hidup di dunia ini tidak buat apa. Nanti tak jadi apa. Kita kena ada usaha dia. Okey, jadi itulah pemikiran-pemikiran yang saya dapat simpulkan melalui sajak ini. Jadi kesimpulannya bagi saya, sajak ini dia memberi mesej tentang keseimbangan kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini hanyalah sementara dan akan kembali kepada penciptanya pada bila-bila masa sahaja. Oleh itu, kita sebagai manusia perlu melakukan tanggungjawab yang telah diamanahkan serta melakukan perkara-perkara kebaikan untuk dijadikan bekal ke dunia akhirat nanti. Okey, adakah Syafura faham apa penjelasan saya? Saya amat faham dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Zahira tadi, di mana penerangan yang amat jelas dan Padat. padat. Ya. Okey, jadi saya rasa itu sahaja penerangan kami berkaitan berkaitan sajak dan cerita batu belah batu bertangkup. Sekian, terima kasih.